اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berpaling daripadanya, sedang kamu mendengar Al-Quran yang mewajibkan taatnya. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang kafir dan munafik yang berkata, kami dengar, padahal mereka tidak mendengar, yakni tidak mahu menerima dan mematuhinya. Sesungguhnya sejahat-jahat makhluk yang melata pada sisi hukum dan ketetapan Allah ialah orang-orang yang pekak lagi bisu, yang tidak mahu memahami sesuatu pun dengan akal fikirannya. Dan kalaulah Allah mengetahui ada kebaikan pada mereka, tentulah ia menjadikan mereka dapat mendengar. Dan kalau Allah menjadikan mereka dapat mendengar juga dengan keadaan yang demikian, nescaya mereka tidak menerimanya sambil memalingkan diri. Wahai orang-orang yang beriman, sahut dan sambutlah seruan Allah dan seruan Rasulnya apabila ia menyeru kamu kepada perkara-perkara yang menjadikan kamu hidup sempurna. Dan ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah berkuasa mengubah atau menyekat di antara seseorang dengan pekerjaan hatinya. Dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dihimpunkan. Dan jagalah diri kamu daripada berlakunya dosa yang membawa bala bencana, yang bukan sahaja akan menimpa orang-orang yang zalim di antara kamu secara khusus, tetapi akan menimpa kamu secara umum. Dan ketahuilah bahawa Allah Maha berat azab seksa. Dan ingatlah ketika kamu sedikit bilangannya serta tertindas di bumi, kamu takut orang-orang menangkap dan melarikan kamu. Maka Allah memberi kamu tempat bermustautin dan diperkuatkannya kamu dengan pertolongannya, serta dikurniakan kamu rezeki yang baik-baik supaya kamu bersyukur. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah kamu sedang kamu mengetahui salahnya. Dan ketahuilah bahawa harta benda kamu
dan anak-anak kamu itu hanyalah ujian. Dan sesungguhnya di sisi Allah jualah pahala yang besar. Selagi kita berada dalam penafsiran suratul Anfal, surah yang ke-8 pada juzuk yang ke-9, pada ayat yang ke-20 sehingga ayat 28. Ayat-ayat yang kita bacakan ini mengandungi beberapa perintah Allah. Iaitu perintah mentaati Allah, perintah mentaati Rasulullah, dan amaran keras kepada orang yang menyalahi dan menyanggahi perintah Allah dan Rasul. Serta perintah supaya orang-orang yang beriman menyahut panggilan dan seruan Allah dengan secepat dan sesegeranya untuk mendapat kemuliaan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat yang abadi. Dan peringatan Allah Ta'ala kepada maksiat yang dilakukan oleh sekelompok akan mengakibatkan seluruhnya, yakni seluruh masyarakat ditimpa dengan azab Allah SWT. Dan Allah Ta'ala juga mengingatkan supaya orang-orang yang beriman senantiasa bersyukur akan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Daripada jumlah yang sedikit menjadi jumlah yang lebih ramai dan kuat. Maka ini di antara intipati ayat-ayat yang kita bacakan dalam bacaan suratul Anfal. Bila Allah berkata, wahai orang beriman, ta'ala Allah dan Rasulnya. Bila disebut perkataan wahai orang yang beriman, maka ini menunjukkan perintah yang penting. Perintah yang tidak boleh dikompromi atau ditolak ansur. Tetapi perlu ada mujahadah untuk mentaati, mencari jalan mentaati Allah dan Rasul. Kalau kita kaitkan, apakah kaitan ayat yang kita baca pada malam ini dengan ayat yang sebelum ini kita baca? Kalau sebelum ini kita baca tentang bagaimana larangan Allah Ta'ala kepada orang beriman supaya tidak lari di medan perang, melainkan kerana tujuan strategik. Dan Allah Ta'ala menjelaskan bahawa kemenangan umat Islam itu ialah datang daripada anugerah Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan bahawa segala tipu daya orang kafir akan dilemahkan. Dan Allah menjelaskan bahawa menangnya orang Islam kerana kebenaran yang dibawa. Kerana ketaatan mereka pada Allah dan Rasul. Dan kalaunya orang kafir kerana mereka menderhaka. Maka setiap kali mereka menderhaka kepada perintah Allah, maka mereka akan dikalahkan walau jumlah mereka ramai. Kerana Allah bersama orang beriman. Baik, bila sebut Allah bersama orang beriman, maka orang beriman jangan syok sendiri macam tu. Orang beriman ada perintah yang perlu mereka jaga. Dan sentiasa meletakkan ketaatan yang tidak berbelah bahagi dalam semua perkara. Sebab bila sebut Allah bersama orang beriman, maka mungkin sebahagian orang beriman dah leka menganggap Allah bersama kita ni, kita menanglah. Kita perang ikut mana pun kita boleh menang. Sekadar kita beriman tapi tidak mempunyai ciri-ciri dan sifat-sifat beriman yang sebenar, maka kita juga tidak layak mendapat kemenangan. Maka ini kaitan ayat ni dengan ayat sebelum ini. Ketika mana Allah Ta'ala mengatakan, walau bagaimana orang kafir mengumpulkan bala tentera kekuatan mereka, mereka akan kalah dengan orang beriman. Kerana Allah bersama orang beriman. Maka bila sebut Allah bersama orang beriman, maka orang beriman mesti memantapkan sifat-sifat keimanannya. Antara sifat utama Allah sebut di sini, wahai orang beriman, ta'ala Allah dan Rasul. Ta'ala Allah dan Rasul ialah satu perkara yang satu. Bukan benda yang berbeza. Bukan ada kala ketika nak taat Allah, ada kala ketika nak taat Rasul. Tidak. Mentaati Allah itulah mentaati Rasul. Mentaati Rasul itulah mentaati Allah. Ia satu benda yang sama. Kerana Nabi alaihi wassalatu wassalam tidak membawa melainkan perintah Allah. Dan Allah tidak perintah melainkan orang beriman ikut Nabi-Nabi dan Rasul. Kerana mereka lah yang diberikan wahyu dan memahami wahyu. Dan diperintahkan menyampaikannya. Dan diperintahkan menjelas dan menerangkannya. Maka bila Allah menyebut orang beriman yang Allah Ta'ala sentiasa bersama mereka yang mentaati Allah dan Rasul.
Wala tawallau an, dan jangan kamu berpaling daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa antum tasma'un, dalam keadaan kamu mendengar. Artinya tiada keuzuran bagi mana-mana orang beriman berpaling daripada perintah Nabi SAW dalam keadaan mereka tahu. Kalau kita tak tahu, maka ia dimaafkan. Kadang-kadang berita atau perintah Nabi SAW tak sampai pada kita. Kalau zaman para sahabat, perintah tadi mungkin sampai lambat atau mungkin tak sampai. Kalau di zaman kita, sebab zaman kita ialah hadis yang dibaca. Mungkin sepanjang kita belajar, kita mengaji, hadis tadi tak sampai pada kita. Maka kita pun buat menyalahi hadis tadi. Maka tidak menjadi satu dosa kita sekiranya kita melakukannya dengan tidak sengaja dan kerana kejahilan. Dalam keadaan kita masih belajar, kita belajar. Tapi kita tak sampai lagi bab tu. Sebab belajar ni bukanlah satu proses kita pindahkan transfer secara mendadak atau drastik. Ia satu proses yang berpanjangan. Kerana ia bukan sekadar perpindahan ilmu, dia perlukan kepada kepahaman, kepada hafazan. Maka proses itu mungkin memakan masa yang panjang. Ada orang mungkin 10-15 kali dengar ceramah baru faham. Yang pertama tak nampak lagi, tak faham lagi, tak mendalam. Sebab itu kita, tuan-tuan sekian, dalam bab solat pun kita belum selesai lagi. Sebab kita memang dah belajar, main tak ingat pula, lupa pula. Setiap kali solat raya kena taklimat dulu. Sebab benda jarang buat. Saya ustaz bukan solat raya tiap-tiap hari tu, tak ingat. Ya, boleh diterima alasan tadi. Kerana menyimpan maklumat dan tempoh yang panjang, tak semua orang boleh buat. Kadang-kadang nak solat jenazah, kena taklimat lagi. Solat jenazah, sekian-sekian, takbir pertama baca ni, takbir kedua. Ialah jarang-jarang, bukan jarang-jarang orang mati, jarang-jarang kita solat orang mati. Orang mati memang tiap-tiap hari. Kita jarang-jarang. Kena saudara terdekat baru kita solat. Maka kata Allah, kalau sekiranya kamu tahu dan kamu dengar, tak patut kamu menyalahi. Tapi kalau tak dengar, tak sampai dan sebagainya, ada alasan dan ada keuzuran. Namun, orang-orang yang beriman sentiasa menyibukkan diri untuk mereka mengetahui. Sebab kalau kita ada keinginan untuk tahu banyak hal-hal tak berfaedah, kadang-kadang kita nak tahu tentang gosip. Kadang-kadang kita nak tahu perkara-perkara tentang individu, hal peribadi, walau tak penting. Kalau kita lihat tuan-tuan, banyak benda kita nak tahu benda yang tak penting. Tapi benda-benda yang penting kita tak berapa ambil berat. Walau ia adalah perbuatan kita harian dan sebagainya. Kita macam tak ambil berat tentang sembahyang sempurna bagaimana, tentang aurat sempurna bagaimana, tentang bacaan Quran sempurna bagaimana, perintah halal dan haram bagaimana. Kalau kita isteri, apa tanggungjawab kita. Kalau kita suami, apa tanggungjawab. Macam tak berapa jelas lagi. Maka sepatutnya kita mengambil tahu semua benda ini dan ingin mendengar. Sebab itu di antara doa dan bila Allah memuji orang-orang beriman, Allah menyatakan alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana. Orang-orang yang sentiasa mendengar yang baik-baik dan melakukan yang terbaik. Oleh sebab itu kata Allah, wahai orang beriman, taatlah Allah dan Rasul, jangan kamu menyalahi Rasul dalam keadaan kamu mendengar dan keadaan kamu tahu. Wala takunu kalladzina qalu, jangan kamu menyerupai dua kelompok manusia. Dua kelompok manusia, iaitu alladzina kalladzina qalu, mereka ini sami'na wa hum la yasma'un. Mereka kata kami dengar, sebenarnya mereka tak dengar. Dengan kata lain, mereka buat tak faham. Siapa kelompok ini? Kelompok pertama ialah kelompok orang kafir yang terbahagi kepada musyrikin dan juga Yahudi serta Nasara. Kelompok yang kedua ialah orang munafik. Orang munafik ni dia pura-pura dengar depan Nabi SAW, tapi dia buat tak faham. Kerana itu Allah menyatakan, qalu sami'na, dakwaan mereka kami dengar, wa hum la yasma'un, sebenarnya mereka tak dengar. Maksudnya mereka tak dengar untuk beramal dengannya. Mereka tak dengar untuk memahaminya. Mereka tidak dengar untuk menginsafinya. Mereka tak dengar dengan tadabbur dan mengambil pengajaran. Siapa mereka ini? Iaitu orang munafikun, orang musyrikun, bukan orang-orang Yahudi. Yang ini orang kafir. Padahal kalau mereka ini mendengar tentang apa yang disampaikan mengenai Islam dan agama Allah,
dan mereka mentadaburinya, nescaya mereka akan tinggalkan kekufuran mereka. Apatah lagi dalam siri-siri kemenangan umat Islam. Mereka dah lihat kemenangan dengan bantuan para malaikat. Sebagaimana peperangan Badar. Bahkan sejarah tidak mampu untuk menolak kisah ini. Perang Badar yang disebut sebagai Badar Kubra ini mengandungi pelbagai mukjizat. Ia bukan perang biasa. Ia bukan perang berkait dengan strategi perang, persenjataan, jumlah tentera, bukan. Ia berkait dengan mukjizat. Turunnya malaikat. Dan keajaiban-keajaiban lain yang berlaku yang telah kita terangkan. Dibaling pasir sehingga berabuk mata mereka. Diturunkan hujan. Dijadikan rasa mengantuk. Tuan-tuan, tak ada orang hurai peperangan dengan cara ini. Semua kalau kita belajar sejarah peperangan, dia cerita tentang strategi, tentang senjata, tentang jumlah tentera, tentang pemimpinnya. Mereka tak akan cerita tentang malaikat. Jauh sekali nak cerita tentang Allah yang memenangkan. Tapi perang Badar, Allah Ta'ala menyebut Allah yang memenangkan. Tersentak manusia, ketika manusia berfikir menang kalau kami tentukan. Tidak, Allah. Wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allah rama. Waktu mana kamu membalingnya, waktu mana kamu memanah, waktu mana kamu nikam, waktu mana kamu membunuh, bukan kamu yang mematikannya, Allah yang mematikannya. Maka lihat hakikat peperangan yang dipahami oleh Islam lain. Sebab itu perang Badar terus menjadi suatu perang mukjizat untuk ditadaburi oleh semua umat manusia. Untuk menjelaskan kebenaran Islam. Untuk menjelaskan tentang redha Allah bersama orang beriman. Patutnya kamu tak lawan lagi orang beriman. Sesudah kamu tahu siapa di sebalik orang beriman. Siapa bersama orang beriman. Kalau kita mudah dalam hubungan kita, kalau kita tahu di belakangnya orang yang kita segang, kita takut, kita gerung, kita tahu dia kuat, kita pun dah tak nak lawan. Sebab dia ada orang belakang. Kadang-kadang kita usik budak-budak kecil. Tiba-tiba kita nampak ayah dia ada kat belakang. Kita pun tak berani usik. Itu mudah untuk kita memahaminya. Maka Allah Ta'ala menyatakan, jangan jadi macam orang kafir itu. Maka wajib orang Islam mendengar Al-Quran dengan tadabbur. Sebab itu apa yang kita tadabbur malam ini, kita cuma beri faham setitik daripada lautan ilmu Allah. Dan Quran ini tuan-tuan, kalau kita tadabbur dan tadabbur, kita akan sentiasa jumpa pelbagai ilmu. Kerana ia datang daripada Allah. Mukjizat. Mukjizat Nabi Muhammad SAW. Sebab itu kalau kita setakat baca terjemahan, kita tak dapat tadabbur dengan makna sebenar. Atau kalau kita belajar tafsir pun belum capai lagi. Kita akan terus belajar. Terus memahami, melihat, membacanya. Inna syarrad dawabi indallah. Seburuk-buruk makhluk yang melata atas muka bumi ini. Kenapa Allah sebut perkataan dawab? Allah menyamakan orang kafir ni macam binatang. Kalau kita sebut binatang melata, kita tak sebut manusia melata. Binatang yang melata. Ad-dawab dalam bahasa Arab maknanya binatang. Dabbatu. Perkataan mufrad. Singular dia ialah dabbatu. Dia punya jamak dia. Plural dia ialah dawab. Allah menyamakan orang kafir yang tak nak tadabbur, yang tak nak faham, yang tak nak guna akal, yang tak nak guna segala panca indera mencari kebenaran. Walau mereka menggunakan semua itu mencari kemodenan dunia, mencari teknologi dunia, mencipta pelbagai inovasi-inovasi yang hebat. Namun dalam hal ketuhanan, padahal ketuhanan basic je berfikir. Mereka boleh fikir dalam-dalam cara nak cipta telefon. Mereka cipta dalam-dalam bagaimana nak buat app itu, app ini. Mereka buat macam-macam yang menakjubkan. Tapi aneh, dalam hal ketuhanan mereka tak nak fikir. Bukan mereka tidak boleh berfikir, mereka tak nak fikir. Mereka telah prejudis dengan orang Islam dan umat Islam. Bukan kebenaran Al-Quran. Terlalu prejudis. Tapi dalam hal yang lain mereka tidak prejudis. Dalam hal agama. Maka Allah menyamakan golongan dan kelompok ini yang menggunakan segala nikmat Allah untuk cari dunia bukan mencari Tuhan. Satu benda yang pelik. Dia pelik kenapa? Ya, Tuhan bagi semua nikmat, tapi dia tak guna untuk cari Allah. Dia guna cari dunia juga yang dia akan binasa. Dan dia pun tengok geng-geng kawan-kawan dia mati. Kerana itu Allah menyatakan, inna syarrad dawab, seburuk-buruk binatang yang melata atas muka bumi. Indallah, di sisi Allah. Sebab kalau kita kata ni binatang ni, marah dia. Tapi Allah kata, ini di sisi aku. Di sisi Allah. Nak marah Allah.
Allah yang cipta kamu. Bukan saya kata kamu binatang. Allah mengatakan orang-orang yang tidak mau memahami Al-Quran, tidak mau memahami kebenaran, ini adalah binatang melata yang paling buruk di sisi Allah. Allah sebut di sisinya. As-summul bukm. As-sum artinya pekak. Al-bukmu artinya bisu. Pekak dia untuk dia mendengar kebenaran. Bisu dia untuk mengakui kebenaran ini. Bisu. Hal lain dia bercakap tentang, kalau kita sebut perkataan perkara-perkara lain yang mereka nampak baik, mereka dengan cepat bertutur, menulis, bercakap. Tapi kebenaran agama, mereka tak nak cakap. Kebenaran Islam, walau ia terbentang luas dengan dalil yang banyak. Kalau saya katakan mereka boleh kaji manuskrip Fir'aun dulu, raja atau permaisuri Cleopatra, mereka boleh baca tulisan yang dah tak guna tulisan Fir'aun tu. Punya mereka kaji, mereka pun buat transkrip dia. Tapi Al-Quran dengan mudah, bahasa Arab, yang dipertuturkan lebih daripada 300 juta bangsa Arab. Dan tidak termasuk orang-orang yang belajar bahasa Arab. Ini umat Arab saja lebih kurang 300 juta orang yang bertutur bahasa tu. Mereka dengan mudah, kalau Quran ini salah, dengan mudah mereka boleh kata Quran ini salah. Sayang mereka tidak mau mengkaji. Orang kafir ni tak nak kaji si ayat Allah. Sebab itu Allah Ta'ala kata mereka ini asum, pekak, tak nak dengar kebenaran. Dan mereka ini bukum atau al-bukmu, bisu untuk menzahirkan kebenaran, untuk menceritakan kebenaran ini. Tentang hal lain mereka cuba nak bercakap. Mereka nak jadi juara bercakap dalam semua isu. Ni sipu babi pun mereka nak cakap, sipu babi. Umur dia berapa sekian, nak cakap. Mereka buat rancangan National Geographic, cerita semua binatang. Lepas tu mereka letak nama tu binatang tu, nama apa? Ni nama ni, nama ni, nama ni. Macam dia salah satu daripada binatang. Mereka bercakap bagi pihak binatang tu. Dengan mudah. Kita pun tak kata apa. Mungkin betul tu. Dia bercakap bagi pihak binatang. Tuan-tuan biasa tengok National Geographic. Macam mana dia bercakap bagi pihak binatang. Bagi pihak mak binatang, ayah binatang. Tapi hanya orang ni, dia tidak mau bercakap bagi pihak kebenaran yang ada yang terkandung dalam Al-Quran. Takkanlah bahasa Quran terlalu rumit pada bahasa singa, bahasa zirafah, bahasa gajah, bahasa orang hutan. Al-Quran bahasa mukjizat yang mudah dipahami. Dan itu Allah menamakan mereka bisu untuk bertutur kebenaran. Pekak untuk mendengar kebenaran. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan, alladzina la ya'qilun, kerana mereka itu tak ada akal. Bila orang tak ada akal, tuan-tuan sekalian, maka segala panca indera itu menjadi tidak berfungsi. Kalau orang gila, tuan-tuan tengok, orang gila tak ada akal, berfungsi ke panca indera dia? Yalah, dia memang tengok, dia dengar, tapi tak berfungsi macam sepatutnya. Kita cakap lain, dia buat lain, orang gila. Kita suruh dia cakap benda ni, cakap benda lain, dia gila sebab tak ada akal. Maka Allah Ta'ala kaitkan kenapa mereka ini pekak, kenapa mereka ini bisu, kerana mereka ialah kelompok golongan yang tidak berakal. Tidak berakal kenapa? Macam saya sebutkan tadi, mereka tidak mau berfikir. Walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum. Dan mereka ini ialah orang yang Allah Ta'ala tutup pintu hati mereka. Kalau Allah tahu mereka ini baik, insya Allah buka pintu hati mereka. Sebab mereka tidak mau menggunakannya. Kata bila kita tahu seorang tak nak guna, apa yang kita fikir? Kita ambil balik. Tuan-tuan bagi dia telefon, tapi dia tak guna. Tuan-tuan fikir macam, saya ambil balik. Kenapa awak tak guna? Kita bagi dia basikal, dia tak nak gatih basikal. Kita pun ambil balik. Saya bagi basikal, suruh gatih, suruh bawa. Tapi awak tak bawa. Berarti diberi alat tadi tak diguna. Allah beri segala panca indera tapi tak guna. Kata Allah, lihat orang ni diberi segala-galanya tapi tidak mau menggunakannya. Maka Allah Ta'ala terus jadikan ia tidak berfungsi. Yang ini tidak berfungsi untuk mengenali Allah Ta'ala. Kerana itu Allah kata kalau Allah mengetahui padanya ada kebaikan, jadi kalau mereka menggunakan dengan kebaikan, nescaya mereka dapat dengar firman Allah. Tapi mereka tak nak guna. Dan mereka lupa hukuman Allah ialah menutup pintu hati. Menutup hati mereka. Ini yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Bila Allah menyatakan, summum bukmun umyum fahum la ya'qilun. Ataupun Allah Ta'ala menyebut, fi qulubihim marad fazadahumullahu marada.
Pada hati mereka ada penyakit, Allah tambah lagi penyakit. Ini yang disebut khatamallahu ala qulubihim. Allah tutup hati mereka. Wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Allah Ta'ala tutup hati mereka, pendengaran mereka, penglihatan mereka dengan ghishawah, satu tutupan. Tutupan yang kita kata bungkus tak boleh buka. Sehingga kita tak tahu kita nak buka daripada mana. Maka ini kesan bila tak guna nikmat untuk mengenali Allah, maka Allah tutup hati kita. Kita pun tuan-tuan, ini juga peringatan untuk kita. Bila Allah kata jangan jadi macam munafik, jangan jadi macam orang kafir. Kerana sebagai orang Islam, bila mereka juga tak guna panca indera dengan betul, tidak menggunakan penglihatan dengan betul untuk menambah iman, akhirnya iman mereka statik macam tu. Orang tegur, orang ajar, tak nak. Orang katalah, pergilah masjid, pergilah surau, solatlah berjemaah. Tak nak, dia cukup Islam macam ni. Maka kelompok ini juga telah ditutup. Ditutup untuk memperbaiki diri dia. Patutnya kita tuan-tuan, bagaimana kita hidup, kita nak baiki diri. Dan kita tidak pernah mendakwa kita sempurna. Dan kita sentiasa melihat kekurangan kita. Kita ni ada emosi macam-macam. Emosi kita boleh merosakkan agama kita. Ada waktu kita bersungguh, ada waktu kita malas. Ada waktu kita tak nak buat. Rasa macam tak untung. Ada waktu kita rasa untung. Maka sebab itu kita sentiasa mengingatkan diri kita. Supaya kita dalam hidup yang singkat ini, buat perkara yang untungkan agama. Buat perkara untung agama. Tak berapa hari kita ni. Maka Allah ingatkan juga kita. Walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun. Kalau Allah menjadikan mereka dengar sekalipun, tapi mereka dengar bukan untuk tadabbur. Nescaya mereka tetap berpaling daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dengar mereka ini bukanlah dengar untuk kita katakan merubah diri. Contoh gini. Kita kalau ceramah. Tuan-tuan dengar ceramah mana-mana ustaz. Tuan-tuan dengar untuk apa? Kalau orang tu dengar bukan untuk merubah diri, dia cuma dengar, dia tak dapat apa-apa. Tapi kalau dengarnya untuk merubah diri, dia pasti akan ubah diri dia. Kita pergi kelas, pergi sekolah. Cikgu mengajar. Kita dengar sebab apa? Dengar sebab memang waktu cikgu tu mengajar. Bukan dengar sebab kita nak tahu, kita nak mampu jawab peperiksaan. Maka akhirnya kita tak dapat apa-apa yang kita dengar, kita terpaksa baca buku pula untuk jawab soalan. Padahal kalau kita dengar yang elok, kita dah dapat jawab. Itulah perumpamaan. Orang kafir tadi, ya mereka dengar. Dengar. Tapi dengar mereka bukan untuk memperbaiki diri. Orang munafik, mereka duduk dalam masjid Nabi. Dan mereka dengar Rasulullah ceramah, cakap. Dan setiap sifat-sifat munafik yang Rasulullah sebut, mereka tahu kena atas kepala mereka. Tapi mereka dengar bukan untuk berubah. Mereka cuma dengar supaya orang tak perasan mereka munafik. Walau mereka munafik. Orang nampak mereka pun hadir kuliah juga. Duduk bersama para sahabat juga. Diam juga. Macam beri perhatian. Sebenarnya mereka bukan dengar untuk berubah. Maka ini juga peringatan untuk kita. Tentang selama kita duduk kuliah, kita dengar nak berubah ke dengar buat apa? Kalau dengar kita nak berubah, dengar kita nak dekat, biar makin langkah-langkah kita makin dekat dengan Allah. InsyaAllah. Berapa kali tuan-tuan dengar, tuan-tuan dah berubah dah. Kita dah jadi lebih kuat, lebih baik, lebih cintakan Al-Quran. Lebih ingin tahu kisah-kisah Al-Quran. Kita nak baca. Yang ustaz ngajar lah. Kita nak baca pula sendiri. Kita nak faham pula tafsiran itu sendiri. Artinya ada kesungguhan kita sendiri. Dan ini menjadikan kita akan mudah faham dan dapat banyak kebaikan dan keberkatan. Kemudian sesudah Allah menyebut sifat orang beriman, Allah sebut lagi, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillah walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang beriman, bila mana Allah Ta'ala dan Rasul memanggil kamu, maka hendaklah kamu menyambutnya. Kerana panggilan tadi bagi menghidupkan agama kamu, menghidupkan iman kamu. Sebab itu perkataan istajibu ay ajibullaha war rasul bitta'ah. Artinya, sambutlah setiap panggilan Allah dan Rasul dengan mentaatinya. Sebab Allah bila panggil kita, Allah Ta'ala bila perintah kita dengan satu perintah, semuanya itu lima yuhyikum, untuk menghidupkan kita. Kehidupan abadi akhirat kelak. Untuk menghidupkan hati kita. Menghidupkan agama kita. Memperbaiki diri kita. Ini perkataan yuhyikum. Kemudian Allah Ta'ala sebut, wa'lamu ketahuilah
annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Allah boleh sahaja jadikan orang tadi keluar daripada agama. Boleh je. Allah boleh je halang dia yang selama ni dia dapat petunjuk, akhirnya dia tak dapat petunjuk. Wa annahu ilaihi tuhsyarun, dan kepada Allah kamu semua dikembalikan. Supaya tuan-tuan, kita jangan ingat bila datang satu perintah Allah, perintah Rasul, kita yang akan pilih. Kita lupa Allah yang akan pilih. Allah yang pilih siapa yang akan mentaatinya. Bukan kita pilih untuk taat atau tidak. Kan itu kita patut rasa sedih kalau kita tak terpilih untuk mentaati Allah. Jangan rasa kita yang kata, oh saya tak nak ke masjid, Ustaz. Saya tak, Allah tidak pilih kamu ke masjid. Saya yang tak nak belajar. Allah yang tak nak pilih kamu belajar. Saya yang tak nak beriman. Bukan Allah telah tutup pintu hati kamu untuk tidak beriman. Saya Ustaz tak sampai seru lagi nak pergi haji. Bukan Allah tak ajak kamu pergi haji. Kan cerita tak sampai seru. Allah yang tak bagi kamu pergi. Kita kan seringkali benda tu kita lihat pada diri kita. Saya tak nak lagi lah Ustaz. Saya ni tak nak lagi lah ke masjid, ke surau belajar sebab saya tak pencing lagi. Tunggu pencing lah. Itu bukan pilihan kamu. Allah yang tutup pintu hati kamu. Sebab ingat bila datang malaikat maut dia tak tanya pencing ke belum. Haji dah pencing belum? Kalau pencing tak ambil lagi nyawa. Tak ada. Dia ambil. Kita jangan ingat kita menangguhkan perintah Allah dan Rasul, itu pilihan kita. Bukan, Allah telah menutup pintu hati kita. Supaya kita tahu itu azab Allah. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kita ni bila diseru mentaati Allah dan Rasul, kita kena bersegera. Supaya Allah pilih kita. Dengar azan, kita bangun, bangkit segera. Supaya Allah pilih kita menjadi jemaah yang solat. Bila dengar ada je kebaikan, kita nak duduk bersama dengan ahli kebaikan. Supaya Allah pilih kita. Kan itu Allah berkata, wa'lamu, ketahuilah kamu semua, annallaha, sesungguhnya Allah, yahulu bainal mar'i wa qalbi. Allah boleh menghalang antara seseorang dengan kehendak hatinya. Wa annahu ilaihi tuhsyarun. Kemudian kamu akan dikembali pada Allah untuk dipertanggungjawab. Tetapi kita ada kehendak sesuatu. Apa kehendak kita? Nak jadi baik pada tempoh itu, tempoh ini. Allah boleh halang. Sebab itu ramai orang, bila dia beri satu tempoh untuk jadi baik, dia tak baik bila sampai tempoh. Saya Ustaz, nanti tahun depan saya nak jadi baik lah. Tak sampai tempoh. Atau kalau sampai tempoh dia tak baik, dia masih macam tu. Dia masih macam tu. Sebab kebaikan ini, bukan saya kata sesuatu yang kita pilih. Ini pilihan Allah pada kita. Kan itu, para ulama menyatakan, bila seorang diilhamkan untuk buat baik, cepat-cepat buat. Kerana Allah yang membukanya. Jangan sampai Allah tutup. Kalau kamu tidak lagi menjadi pilihan Allah untuk buat. Itu kita ditekankan bersegera buat baik. Bersungguh-sungguh buat baik. Walau datang, kadang-kadang datang jemu. Saya kadang-kadang datang jemu. Kadang-kadang nak datang belajar tu Ustaz. Jemu, campur penat, campur itu. Memang ada. Sebab itu emosi. Kita dah sebut tadi, emosi. Kadang-kadang rasa macam tiap-tiap hari yang penat. Tiap-tiap hari. Dia makan tiap-tiap hari, dia tak rasa penat. Dia tengok TV tiap-tiap hari, dia tak rasa penat. Dia tengok Facebook tiap hari, dia tak rasa penat. Bila belajar penat, macam dia kena ceramah. Penat. Tapi bila dia ni tahu, ini pilihan Allah, dia bermujahadah. Biar Allah pilih saya. Saya nak biar Allah pilih saya sampai mati saya kat sini. Walaupun jiwa saya rasa jemu itu dan ini, saya nak lawan. Saya nak duduk di sini. Saya nak duduk tempat-tempat baik. Saya nak duduk bersama orang baik. Kata kita kena tahu bahawa memang jiwa kita jemu dan sebagainya. Faktornya banyak. Tapi setiap kali kita nak lawan perasaan ini, kita kena mujahadah. Ni ustaz yang ceramah-ceramah kadang-kadang jemu asyik aku, dia macam malam boring. Aku nak dengar orang lain pula ceramah. Biar aku boleh tidur pula. Asyik orang je boleh tidur. Dia macam kita driver tu. Kita driver. Yang sebelum asyik tidur, ya Allah. Jealous kita. Biar dia bawa pula, kita pula nak tidur. Artinya, begitu jiwa manusia. Itu kita tak boleh tolak. Ia akan berlaku. Sebab itu kena mujahadah. Kadang-kadang kita rasa macam kosong. Ni yang baik yang belajar, yang baik mengajar, sama je. Perasaan itu akan ada. Kadang-kadang rasa kosong, nak ajar apa tak tahu. Kosong. Tapi bila tahu Allah suruh pergi, duduk je dulu. Nanti Allah ilhamlah nak ajar apa. Allah beritahulah kita nak cakap apa. Pada benda-benda yang baik. Jadi kadang-kadang ramai para ulama kata kami dah tak ada modal, dah dakwah 30-40 tahun tuan-tuan. Orang yang kaki lawak dah habis modal dah. Orang dah tak ketawa dah kaki lawak.
Habis modal dia. Dan sama juga manusia. Kita ni ada modal dan boleh habis modal. Ni penceramah pun boleh habis modal juga. Tapi bila dia nak jalankan perintah Allah, kamu berdiri je kat situ, Allah ilhamkan kamu. Kita bercakap perkara yang memberi kebaikan. Sebab tu kadang-kadang kita rasa kita ditegur. Bukan ustaz tegur kita, Allah tegur kita. Kalau kita nak jadi orang baik, jangan kata asyik ustaz ni asyik kata aku lah tu. Bererti kita tak lihat itu teguran Allah. Sebab yang kita sebut tadi, ada orang dia datang dengar, dia tak dapat apa-apa sebab dia kata orang ni kata kat dia. Tak ada orang kata kat orangnya. Allah sedang menegur kita. Sebab tu tuan-tuan bila kita dengar ceramah dan sebagainya, Allah sedang menegur kita. Dan sebenarnya apa dicakap juga, sedang menegur diri dia juga. Allah sedang menegur diri yang bercakap juga. Sebab tu saya katakan tak ada selamat mereka orang beramal. Yang bercakap bukan makna dia selamat. Yang cakap ni dedah kesalahan orang tu, orang ni, bukan maksud dia selamat. Tapi kalau dia buat benda yang sama, dia juga akan terkena, diazab dan sebagainya. Kemudian kata Allah, wattaqu. Takutlah kamu, bimbanglah kamu. Fitnatan fitnah, yakni azab Allah. La tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Tidak hanya menimpa orang yang buat jahat semata-mata. Wa'lamu anna Allah syadidul iqab. Allah itu maha berat azabnya. Baik, kita tadi sebut orang beriman, maka kita pun nak jaga iman masing-masing. Ya bagus. Tapi kita juga kena perhati kawan-kawan kita. Kita kena juga jaga iman orang lain. Jangan mereka buat maksiat. Sebab bila mereka buat maksiat dengan kita, kita kena hukumannya. Sebab itu dalam Islam ada nasihat. Ada amal ma'ruf nahi munkar. Kalau kita tak pusat saya, penting saya jaga diri saya. Saya tak nak peduli dia. Dia lah. Jangan. Kata Nabi SAW, Innan nasa iza ra'u zalim walam ya'khudhu ala yadai awsyaka an ya'ummahum Allahu bi'iqabi min indi. Kalau sekiranya manusia melihat orang zalim buat zalim dan mereka tidak menghalang kezalimannya, maka hampirlah Allah membinasakan semua mereka. Jadi tuan-tuan jangan ingat, saya dah baik, saya dah rajin ke surau. Lalu peduli apa saya dengan masyarakat saya? Tak, kena peduli. Masyarakat itu sebahagian daripada kita. Dan agama kita mengajar masyarakat itu sebahagian daripada kita. Kalau kita tak cegah, kita tak larang kemungkaran masyarakat, maka kemungkaran itu kesannya kena pada kita juga. Kita macam duduk dalam satu bahtera, kata Rasulullah. Kita berada tingkat atas sebab kita mulia. Mereka berada tingkat bawah. Setiap kali mereka nak ambil air, mereka naik ke tingkat atas. Lama-kelamaan mereka berfikir, apa kata kalau kita tebuk je bawah ni, ambil air dari bawah terus. Kalau kamu biarkan mereka binasa, kamu juga binasa. Tenggelam semua. Umpama kita duduk dalam satu dunia. Kalau kita biarkan maksiat dilakukan, walhal dia mengaku beriman, kita biarkan, kita juga akan binasa. Dan Allah ingatkan ayat ini. Wadhkuru id antum qalilum mustad'afuna fil ard. Ingatlah dahulu kamu sedikit lemah atas muka bumi ini. Taqafun, bahkan kamu bimbang. An yatakhattafakumun nas, bahawa orang akan colek kamu, ambil kamu, pukul kamu, seksa kamu. Fa'awakum, maka Allah Ta'ala lindungi kamu. Wa ayyadakum, memberikan bantuan pertolongannya. Wa razaqakum minat tayyibat, berezeki yang macam-macam kepada kamu, yang baik-baik. La'allakum tashkurun, semoga kamu bersyukur. Ya Allah ingatkan orang beriman, ingat. Dulu kamu orang kecil, sedikit. Kemudian berhijrah ke Madinah, jadi besar, jadi kuat. Maka nikmat Allah beri kita negara. Maka nikmat ini menjadikan kita lebih hendak bersyukur. Yang sebenarnya bila kita jaga iman kita jaga iman saudara kita, kita sedang menjaga negara kita sendiri. Tapi kalau kita tak jaga iman kita tak jaga iman orang beriman yang lain, kita merosakkan negara kita sendiri. Tuan-tuan tengok, kadang-kadang kita dah bagus, dah baik, negara tadi rosak. Negara tadi hancur. Kenapa? Kerana kita tak mempedulikan kemungkaran berlaku. Kalau kita tengok ada satu negara misalnya, Venezuela. Venezuela ni ialah negara minyak. Bukan hasil keluaran minyak dia satu ketika pernah lebih banyak daripada Arab Saudi. Beratus juta ton. Berpuluh juta ton satu hari. Dia negara kaya minyak. Tetapi rakyat dia sekarang miskin. 76% miskin. Hampir 80%. Data 2020. Dulu rakyat dia miskin cuma 30%. 70% orang kaya. Sebab minyak banyak, kaya. Stok minyak dia terbesar, antara terbesar di dunia.
Namun bila dibiarkan pemimpin zalim mengambil alih pemerintahan, diktator itu, diktator ini dan sebagainya, maka mula golongan tertentu yang menikmati kekayaan. Sehingga berlaku satu, kita katakan, tunjuk perasaan besar-besaran yang disebut sebagai peristiwa Caracas yang terkenal. Beribu mati kerana masalah ekonomi yang disebut hyperinflasi. Hancur negara Venezuela. Hari ini Venezuela hampir 80% rakyatnya miskin, di bawah paras kemiskinan. 20% je yang dianggap berada. Sehingga harga barang yang mahal, harga obat yang mahal. Macam sama negara-negara Afrika yang berlaku. Ini bila yang kita sebut kaitan. Orang beriman, bagus. Iman dia saja, kalau dia jaga iman dia saja tak bagus. Dia kena jaga iman orang lain juga. Ingat, nasihat. Dan ini gabungan inilah yang menjaga negara. Tapi kalau masing-masing tak apalah, kau buat hal. Kau buat hal kau, ni buat hal dia, ni buat hal dia. Akhirnya negaranya hancur. Ya kan, negara boleh hancur. Berlaku perang, berlaku itu, berlaku ini. Jadi yang kaya pun tak boleh nikmat kekayaan untuk dirompak kekayaannya, dicuri kekayaan. Maka negara jadi huru-hara. Sebab itu Allah ingatkan kita. Nikmat negara sebahagian daripada nikmat. Nak jaga negara, jagalah iman kita dengan Allah. Sebab itu Allah sentiasa mengaitkan iman penduduk negeri dengan keberkatan negara. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, kami akan bukakan segala keberkatan langit dan bumi. Tapi kalau tidak, kami musnahkan negara ini. Maka ini peringatan kepada kita. Tuan-tuan semua sekarang banyak negara sedang menunggu kemusnahan. Supaya kita belajar daripada apa yang mereka lalui. Pengajaran yang penting. Sebelum ianya berlaku atas kepala kita sendiri. Maka penting, walaupun Allah Ta'ala kata Allah bersama orang beriman pula ada sifat macam mana untuk biar senantiasa Allah bersama dengan dia. Bukanlah orang beriman yang cuma mendakwa iman, tapi tidak tadabbur, tidak mendengar, tidak mentaati perintah Allah, tidak bersegera dalam menjalankan perintah Allah, tidak mencegah kemungkaran. Maka iman seumpama ini iman yang membahayakan kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.